Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah cintai dan sayangi di serata Malaysia, Brunei, Singapura, di mana-mana sahaja anak-anak Mak Jah berada. Jadi Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah dan sesiapa saja di dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dipermudahkan segala urusan, diperbanyakkan rezeki, dipanjangkan umur, dan sentiasa ceria dan sentiasa dalam keadaan tenang, dan yang paling penting anak-anak sentiasa dalam redha dan rahmat Allah. Kerana kita hidup di dalam dunia ini anak-anak, tak ada apa yang kita inginkan melainkan redha Allah. Kalau Allah redha kepada kita, apa saja perbuatan kita akan direstui oleh Allah dan sentiasa mendapat bimbingan dari Allah. Jadi pada minggu ini seperti biasa, kalau anak-anak Mak Jah di luar sana tengok je muka Mak Jah ni, tak ada lain, mesti cerita-cerita misteri kan. Begitulah keadaannya. Setiap minggu Mak Jah memang sangat bangga, sangat seronok kerana dapat berkongsi cerita dengan anak-anak, berkongsi pengalaman. Jadi ialah dah usia umur Mak Jah yang macam ni, banyak pengalaman, banyak asam garam yang Mak Jah dah lalui di dalam kehidupan. Jadi Mak Jah rasa seronok bila Mak Jah baca komen-komen anak-anak di luar sana mendoakan kesihatan Mak Jah. Terima kasih banyak-banyak kerana prihatinnya anak-anak terhadap Mak Jah. Jadi Mak Jah bersyukur sangat kerana anak-anak suka, sudi mendengar cerita Mak Jah. Jadi pada minggu ini anak-anak, Mak Jah tidak menceritakan pengalaman syuting, tapi minggu ini tak kurang hebatnya juga anak-anak, Mak Jah ingin berkongsi dengan anak-anak pengalaman Mak Jah masa mula-mula habis sekolah. Waktu tu kita panggil MCE. Mak Jah ni dah usia macam ni. Pada zaman tu Mak Jah ada habis sekolah pada tahun 79. Jadi tahun 80 tu Mak Jah dah berhijrah ke Kuala Lumpur, duduk dengan kakak Mak Jah lah. Jadinya banyak pengalaman-pengalaman yang ingin Mak Jah kongsikan. Sebelum Mak Jah terlupa, lebih baik Mak Jah kongsikan dengan anak-anak di luar sana. Jadi Mak Jah ni sebenarnya asal daripada keluarga yang agak susah. Mak Jah dapat offer untuk melanjutkan pelajaran, dipanggil Form 6. Tapi Mak Jah tak ada kemampuan kerana banyak nak pakai duit. Itu pun masa sekolah dulu-dulu pun dapat beasiswa, pertolongan kerajaan. Jadi Mak Jah terpaksa berhenti sampai setakat MCE saja. MCE tu kalau zaman tu kita panggil
Malaysian Certificate of Education. Tapi kalau zaman sekarang ni dah tak ada dah. Zaman sekarang ni dia SPM. Jadi pada tahun 80 seingat Mak Jah dah berhijrah ke Kuala Lumpur dan Mak Jah tinggal dengan kakak Mak Jah yang dah berumah tangga dengan seorang polis, anggota polis. Jadi dekat sinilah yang Mak Jah akan ceritakan. Jadi bermulalah kehidupan Mak Jah di Kuala Lumpur. Pada masa tu Mak Jah duduk dengan kakak Mak Jah dan juga abang ipar. Abang ipar Mak Jah dia anggota polis. Jadi pada masa tu kami kakak Mak Jah ni dia dah masa Mak Jah duduk dengan dia tu dia dah ada baby lah. Masa tu dia belum ada baby lagi, sebab first masa tu dia agak baru juga kahwin, belum ada baby lagi. Jadi Mak Jah duduk dengan dia kerana tak ada siapa di Kuala Lumpur melainkan kakak Mak Jah saja. Jadi masa di Kuala Lumpur tu ya anak-anak, Mak Jah ni orang kampung jadi macam katak di bawah tempurung. Terkejutlah tengok bandaraya Kuala Lumpur. Walaupun pada tahun 80-an dulu Kuala Lumpur tu tak adalah macam sekarang ni dia punya pembangunan. Masa tu KLCC apa semua tak ada lagi. Tapi bagi Mak Jah udah cantik sangat lah tu ya. Jadi Mak Jah masa tu nak cari kerja lah, sebab dah habis tak dapat sekolah lagi, tak mampu, nak cari kerja, nak bantu ibu. Begitulah kehidupan Mak Jah. Jadi mula-mula Mak Jah banyaklah kerja-kerja sampingan dulu, minta kerja jadi guru, jadi polis, jadi semua tu tak berjaya. Tak berjaya. Rupanya nasib Mak Jah nak menjadi seorang pelakon. Kita tak tahu ya anak-anak, perjalanan hidup kita semua Allah dah tentukan qadar dan kadar hidup kita. Jadi Mak Jah pun tinggal dengan kakak Mak Jah di sebuah barek polis. Barek polis ni sebabkan dia dah penuh. Dia ada dua tau anak-anak. Dia dalam satu kawasan, biasalah anak-anak tahu kan, balai polis tu dia ada pagar masuk dalam kan. Itu semua kawasan quarters polis. Rumah yang polis duduk situlah kuarter polis. Dia tempat yang Mak Jah duduk ni betul-betul di tengah Kuala Lumpur. Dan dia ada dua barek. Satu barek ni untuk anggota polis yang belum berumah tangga, dan ke depan dia sikit adalah untuk anggota yang berkelamin yang dah berumah tangga. Tetapi oleh kerana kan masa kakak Mak Jah pindah di situ, barek yang untuk kelamin tu dah penuh. Jadi terpaksalah kita duduk di quarters bujang. Quarters bujang ni banyak yang kosong. Jadi kami pun duduklah di situ, quarters bujang tu. Mak Jah, masa Mak Jah ingat, di quarters bujang ni yang agak menakutkan, dia memang bangunan lama. Dia memang suram kan. Lepas tu yang lagi satu yang agak menakutkan, bilik air dia bukan attach dengan bilik. Dia kena keluar. Dia macam kena keluar. Bilik air tu satu dekat situ. Jadi besarlah bilik air tu. Jadi bila kita nak pergi bilik air, kita terpaksa keluar daripada bilik kita. Dia di luar bilik air dia. Jadi Mak Jah sangat takut pada masa tu kerana bilik air dia nampak macam gelap. Barek bujang ni dia sangat, aura dia memang tak best. Memang aura yang dia bangunan lama, dan aura dia memang sangat suram. Sangat macam gerun. Pernah
dia Mak Jah tak tahu asal usul dia, tetapi ada juga Mak Jah terdengar desas-desus mengatakan tapak tu adalah tapak yang memang zaman dulu ada Jepun punya tempat lah, lebih kurang begitu. Jadi Mak Jah terdengar ada satu anggota polis ni, dia bercerita dengan abang ipar Mak Jah, dan abang ipar Mak Jah cerita dengan Mak Jah. Anak-anak pun tahu kan, anggota polis ni kerja dia orang ni tak menentu. Dia orang 24 hours kan, dia orang ada shift. Jadi yang seorang ni dia habis shift dalam macam mungkin dia habis kerja dalam pukul 3, pukul 4 macam tu. Kawan kepada abang ipar Mak Jah ni, dia kata masa tu dia nak naik tangga. Dia kata dia naik tangga. Memang dia tak ada lift tau anak-anak. Dia naik tangga. Kalau yang barek yang Mak Jah duduk ni tak ada lift, yang lagi satu tu pun tak ada lift. Memang dia naik tangga. Jadi dia kata masa dia naik tangga, dia kata dia pun jalan. Tak boleh jalan. Jadi dia terdengar bunyi yang naik tangga juga bersama-sama dengan dia. Tak macam tu bunyinya. Dia ingat orang kan. Dia benda tu berbunyi di atas tau. So dia pun mengejar lah. Mungkin dia ingat kawan dia. Jadi dia pun kejar naik ke atas. Dia pun naik, benda tu pun bunyi juga. Tak. Sekali bila dah sampai level yang dia nak masuk ke rumah dia, ya Allahu Akbar, anak-anak tahu apa dia nampak anak-anak. Nak cakap pun takut anak-anak. Tahu apa dia nampak? Dia nampak kepala yang macam dah dipancung, kepala saja tengah berjalan. Berjalan, tak tahulah nak ke mana kan. Dia panik. Tak tahulah apa berlaku dekat anggota polis tu, tetapi dia nampak kepala berjalan. Maknanya kepala tu naik tangga bersama-sama dengan dia. Dekat atas baru dia nampak kepala je berjalan macam tu. Masya Allah, Mak Jah selepas tu Mak Jah dengar memang takkan pergi bilik air sorang-sorang. Kalau nak pergi bilik air mesti dengan kakak Mak Jah. Itulah ceritanya kan anak-anak itu di berek yang bujang punya. Lepas tu kami pun ada rezeki, ada orang tu pindah, kami pun dapat duduk di tempat yang Kelamin punya, di berek yang untuk yang anggota polis yang dah berumah tangga. Jadi kami pun duduk situ. Seingat Mak Jah kami duduk tingkat 4. Dia kalau tak silap Mak Jah dia tingkat 5, dia sampai 5 ataupun 6, lebih kurang macam itulah. Tapi ada lagi satu tingkat yang atas. Kami duduk yang tingkat 4 kalau tak silap. Jadi kami happy lah dah dapat pindah kat situ sebab bilik air pun ada. Tapi rumah dia pun biasalah kecil je. Balai polis yang lama, yang dulu-dulu kan dia ada 2 bilik. Jadi satu bilik yang di belakang tu untuk Mak Jah, yang satu bilik depan tu untuk kakak Mak Jah. Jadi kita orang pun dah lega lah. Tak adalah nak ingat nak kena kacau dihantu lagi. Tapi anak-anak rupanya sama juga anak-anak. Berek yang kami duduk tu pun, quarters yang kami duduk tu pun memang mengacau. Mak Jah tak boleh tidur. Bila masa tu Mak Jah dah dapat kerja tau. Kerja hotel lah di Kuala Lumpur. Jadi kerja hotel ni ialah dia ada shift kan kerja hotel ni. Bila kadang-kadang Mak Jah habis dalam biasalah 7.3 kerja hotel. Kadang-kadang habis malam macam pukul 11-12 macam tu. Tapi dia ada van hantar saya balik. Lepas tu seperti biasa bila Mak Jah naik tangga, Mak Jah dengar ada orang naik tangga dengan Mak Jah tau. Lepas tu Mak Jah macam masa tu kita muda, Mak Jah lari naik atas. Lari, lepas tu Mak Jah macam intai, siapa yang naik tangga? Tak ada anak-anak, bunyi saja. Sangat menakutkan. Pernah pada suatu malam tu Mak Jah tidur. Lepas tu Mak Jah terasa angin tau. Angin bertiup. Dia macam tiup daripada kaki Mak Jah. Shhh. Macam tu. Kuat tau anak-anak. Angin tu kuat. Jadi Mak Jah pun macam terkejut lah. Kita sejuk kan. Lepas tu Mak Jah buka mata. Anak-anak tahu apa yang berlaku.
Ya Allah, Allahu Akbar, anak-anak. Satu lembaga yang sangat tinggi anak-anak. Dia dah macam mencicah shilling. Dia macam ni tengah tengok Mak Jah tidur. Allahu Akbar. Anak-anak, Mak Jah lari terus ke bilik kakak Mak Jah. Tak pedulilah. Mak Jah ketuk pintu, tolong Mak Jah nak tidur dengan dia orang. Dah takut sangat. Ya Allah, memang takut betul masa tu. Mak Jah tak peduli, seram sejuk. Bayangkanlah satu lembaga hitam, dia kurus tau. Lembaga tu dia kurus. Dia tengok kita macam ni Masya Allah, itu pernah berlaku dekat bilik tu. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak malam-malam, kita nak tidur kan, kita terdengar bunyi budak-budak main guli dekat ruang tamu. Dia macam, tapi Mak Jah tak berani tengok sebab Mak Jah dah pernah rasa aura yang tak baik. Jadi Mak Jah tak berani tengok. Kalau tengok mesti nampak budak tengah main guli kan. Itu Mak Jah tak pernah tengok. Tapi adik Mak Jah, dia berani. Dia pernah datang rumah kakak Mak Jah tu masa dia tak sekolah. Dia datang, adik Mak Jah ni dia pergi intai tau. Yelah, kita dengar bunyi orang main guli kan, tung macam tu kan. Dia pergi intai, dia kata nampak dia macam lembaga, macam budak lah, macam toyol, tak pakai baju, bogel, tengah main guli anak-anak. Bayangkanlah, kuartus polis tu punyalah berhantu kan. Mak Jah memang tak selesa. Memang kadang-kadang tak boleh tidur. Kadang-kadang kalau dia tak mengganggu pun, dia kita susah nak tidur. Pernah juga ada sekali tu Mak Jah, ini siang tau. Mak Jah mungkin penat sangat baru balik kerja. So Mak Jah nak orang kata saja nak lelap-lelapkan mata. Ini siang, bukannya malam, tapi siang. Mak Jah macam baring. Mak Jah dengar apa tau? Shh. Orang bisik dekat telinga anak-anak. Dia bukan bisik tau, dia macam macam tu. Lepas tu kita buka mata kita, tak ada orang, tapi kita boleh rasa nafas dia tau. Ui, memang siang pun dia boleh ganggu kita macam tu. Mak Jah bangun. Mak Jah tak nak tidur. Mak Jah macam pergilah ke ruang tamu ke, buat air ke, apa minum ke. Memang sangat menakutkan lah. Memang orang kata kakak Mak Jah pun tahu tempat tu memang banyak gangguan dekat situ. Tapi nak buat macam mana kan? Kita tak ada tempat mana lagi nak tinggal. Kita reda je lah. Dia dekat depan berek tu. Mak Jah ingat tau, Mak Jah sebab apa, kadang-kadang bila tak ada kerja, Mak Jah suka lepak dekat depan. Dia ada macam balkoni. Lepas tu bilik air. Macam tu. Dia ada satu pokok besar tau anak-anak. Pokok besar ni pun macam-macam orang nampak. Pokok besar ni ada satu hari tu jiran kakak saya ni, kawan-kawan dia orang lah, dia ternampak. Dia kata dia baru habis kerja dalam pukul 3, pukul 4. Dia kata dia nak balik. Dia nampak di pokok besar tu, di bawah pokok besar tu anak-anak, orang tengah buat kenduri kendara meriah dengan lampu, dengan apa semua. Dia kata dia macam, tapi dia tu bukan duduk di berek yang kita orang duduk ni. Dia duduk berek depan sikit. Jadi dia tak lalulah ke pokok besar tu. Tapi kalau Mak Jah balik kerja, Mak Jah memang kena lalu dekat pokok tu. Memang takut. Aura pokok tu sangat takut. Dia kata dia nampak pokok besar tu. Dia kata orang tengah buat kenduri malam-malam. Kalau logik akal kita lah kan, siapa nak buat kenduri kedua, ketiga anak-anak? Meriah, dia kata, dekat bawah pokok tu. Kami masa duduk dekat situ, memang saya sentiasa berwaspada, sentiasa dalam ketakutan.
Kalau saya takut je, saya mesti pergi dekat bilik kakak saya. Tapi nak buat macam mana anak-anak, itulah pengalaman yang Mak Jah tak boleh lupakan. Masa tu Mak Jah mula-mula bekerja di Kuala Lumpur, kerja hotel, kerja kilang pun ada. Macam-macam kerja lah Mak Jah buat sebelum Mak Jah dapat offer. Bukan offer apa, masa tu buat teater. Kawan Mak Jah recommend berlakon teater, dan selepas berlakon teater akhirnya Mak Jah diberi peluang berlakon di layar TV. Jadi itulah anak-anak pengalaman Mak Jah masa Mak Jah zaman remaja dulu. Macam-macam pengalaman Mak Jah dah lalui. Jadi Mak Jah mengharapkan supaya anak-anak di luar sana seronok dengan Mak Jah bercerita, terhibur, dan juga Mak Jah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana anak-anak sanggup meluangkan masa mendengar cerita Mak Jah. Apa pun anak-anak, kita tak ada apa hidup dalam dunia ini. Apa yang kita inginkan adalah redha Allah. Dan semoga anak-anak di luar sana sentiasa dalam keadaan yang dapat apa yang kita kehendaki, dipermudahkan segala-galanya. Dan sehingga di sini sajalah pengalaman Mak Jah. Sebenarnya kalau nak cerita banyak lagi, tetapi insya-Allah mungkin di kemudian minggu-minggu yang lainnya Mak Jah akan bercerita lagi kisah-kisah yang Mak Jah alami. Sehingga itu kita akan berjumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan. Dan hanya satu pesan Mak Jah, hidup di dunia ini kita tak boleh leka anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.